kita akan melihat kepada pegawai-pegawai yang hidup mewah. Kalau dia memang mampu mewah, isteri dia memang gaji 80,000 disebabkan isteri dia adalah regional manager, Asian Regional RHB Manager. Gaji dia 80,000. Dia nak beli kapal terbang pun tak apa. Dia nak beli kapal terbang pun tak apa. Saya betul. Yang ini bos saya lama cakap begitu. Tetapi mana-mana pegawai anggota yang tidak berkemampuan dan tidak selari dengan gaji pendapatan isi rumahnya, jadi hiduplah secara hebat. Perkara ini memang kita telah pun berbincang dan pengarah-pengarah semasa saya mengambil pucuk pimpinan sebagai ketua Polis Negara pun, integriti itu memainkan peranan besar. Memainkan peranan besar untuk meningkatkan imej PJRM. Saya hendak imej PJRM ini meningkat disebabkan apabila imej PJRM meningkat, saya percaya rakyat akan percaya semula kepada PJRM. Itu yang sangat besar. Saya dah cakap dah, saya nak popular. Saya nak PJRM ini nampak mulia di mata masyarakat. Ini adalah niat saya. So, tata kelola yang baik, berintegriti. So, apa yang Datuk Suhaili sebut tentang sarjan pergi beli welfare, itu adalah contoh. Apabila semangat tengah berkobar-kobar bercakap ini, itu sebenarnya contoh. Tetapi memang ada berlaku, saya percaya. Mungkin isteri dia ni macam saya cakap tadi lah, sarjan, kebetulan dia ni adalah kadet sarjan. Ada diploma dan kahwin dengan menikah dengan seorang pegawai yang gajinya tinggi. Kita benarkan dia. Dan kita pun dalam pihak CIP pun, dalam pemeriksaan, dalam semakan kepada pegawai-pegawai untuk mengisi pengecaran harta. Pengecaran harta ini sekiranya tiada harta ditambah, kita kena isi setiap 5 tahun. Apabila kita masuk saja sebagai kaki tangan awam, yang pertama sekali di peraturan 32 itu mesti mengisytiharkan harta, ataupun kerajaan memaksa atau mengarahkan isi harta, pengisytiharan harta, kita mesti mengisytiharkan harta. Nombor 3, bila ada harta tambah, kita kena isi. Nombor 4, bila kita lupuskan harta, kita kena declare juga. So dalam proses ada cakap, kalau kita cakap CID itu adalah satu pos sensitif, dalam PJRM ini pada saya semua pos sensitif. Pasal mana-mana manusia yang menjadi polis yang mempunyai kuasa, dia boleh menyalahkan gunakan kuasa. Bila boleh menyalahgunakan kuasa dan boleh terlibat dengan rasuah, pos tu sensitif lah. Automatik pos tu sensitif. Mana ada, bagi tahu saya, mana satu pos yang tidak sensitif dalam PJRM. You cakap CID sensitif, Marine sensitif, JPJKK dia ada URP, dia ada MPV, apa semua pos sensitif. Yang cakap PGA yang menjaga sempadan lagi sensitif pos. Mana satu yang tak sensitif? Jadi kita melihat pihak CIP telah pun diarahkan oleh saya sendiri. Cuma saya tak isytiharkan saja apabila jadi IGP untuk melihat perkara-perkara ini. Mana yang hidup dalam keadaan yang memang dia tidak mampu tetapi mewah hidupnya, kita tersiasat. So, buat masa ini saya boleh bagi tahu bahawa kita pihak kepimpinan tertinggi daripada saya, DIG dan semua pengarah, dan saya percaya termasuk timbalan pengarah KP juga, tidak akan berkumpul, tidak akan berkompromi, tidak akan membantu mana-mana pegawai yang terlibat dengan salah guna kuasa dan juga rasuah. Termasuklah juga tata kelola yang salah. Kita akan ambil tindakan. Kalau tanya saya lah berkenaan dengan adakah pegawai anggota terlibat dengan sindiket, saya kena cakap ada. Saya duduk pengarah narkotik dahulu, memang ada pegawai dan anggota yang terlibat dengan sindiket dan kita ambil tindakan LLPK. Tetapi kalau kita lihat tahun ini sahaja sehingga bulan Ogos, SPRM menangkap anggota pegawai dan anggota 90 orang sahaja. Kalau 90 orang dibagi dengan kita ambil yang sikit 1,300 orang, baru 0.0% saja. Very small, sikit sangat. Dan tindakan yang kita ambil daripada kita sendiri, PDRM ambil untuk buka kertas siasatan, untuk buka kertas kertas tata tertib,
sejumlah 881. Kalau dibagi dengan 130,000 anggota pegawai, baru 0.6%. Jadi sebenarnya pada saya, kita betulkan dalaman ini dah. Kalau saya nak bercakap macam ni, saya bercakap dia dah tak ambil tindakan, itu pun tak betul sebenarnya. Jadi lebih bagus perkara-perkara ini kita akan ambil tindakan dalaman, tak payah cerita keburukan anak kita, cakap ada kudis. Orang pula cerita bukan ada kudis, ada kusta. Orang pun tak mau kawan kita. Tapi bagus kita cerita pada orang apabila anak kita tu telah baik, kita baiki dia kusta dia tu, orang pun terhidup. Macam mana you boleh baikkan anak you kena kusta? Kita nak belajar. Ini lebih baik daripada you orang nak tanya saya tentang isu salah guna kuasa rasuah. Itu memang berlaku. Saya tak tolak, tetapi very small. Dan kita akan repair untuk meningkatkan image dan meningkatkan juga, bila image meningkat, secara automatiknya kepercayaan, trust daripada rakyat akan berlaku, dan trust daripada kerajaan juga akan berlaku pada pihak. InsyaAllah, doakan sama-sama.